pitih 400 juta yang diberikan oleh kerajaan Pakatan Harapan pada tahun yang lepas. Cuma saya nak sebut ya berkaitan dengan pitih ni. Kalau kita tengok KJL PH bagi pitih 400 juta kepada KJL Kelantan. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok Ustaz Abid Liu baru ni mari ke Pacu. Mari bina rumah orang terbakar. Yang keduanya pergi ke Tumpat. Di Parlimen diwakili oleh Menteri Besar kita. Beri sumbangan, lebih kurang kata silap saya 40,000 kepada seorang adik kita yang mana beliau merupakan salah seorang pelajar terbaik perakonan di UiTM. Tak dapat menyambung pelajaran ke luar negara disebabkan oleh tak ada pitih untuk kita kata buat ujian ke luar negara. Itulah antara masalah-masalah yang mana pihak kerajaan negeri tidak mampu berfikir untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat khususnya. Jadi saya pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Cik Ibrahim. Kalau kita tengoklah, saya pun ada beberapa data, jadi saya tertarik pada data daripada Jabatan Syariah, iaitu pada tahun 2013 dan juga sehingga ke 2017, didapati bahawa negeri Kelantan menduduki tangga yang ketiga jumlah penceraian paling ramai di Malaysia. Nombor 3 di Malaysia. Sejak daripada dulu membangun bersama Islam. Semasa zaman almarhum Tok Guru. Lalu ni di zaman Ustaz Ahmad Yaakob pula, konsep merakyatkan membangun bersama Islam. Kerajaan Kelantan dikatakan buat banyak program-program Islami. Sampai ke satu masa disebutkan bahawa negeri lain tak ada Islami. Negeri Kelantan je buat program Islami. Walaupun banyak program-program ceramah-ceramah agama yang dikatakan dibuat di Kelantan ni, Islamiknya Kelantan ni, tapi dalam jangka masa yang sama, kes perceraian juga tinggi. Nombor 3 di Malaysia. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa perceraian ni memang halal lah, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta komen daripada Ustaz berkaitan dengan isu perceraian. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Sebelum saya jawab soalan yang kedua ni, saya ada nak jawab balik soalan pertama, ditinggal ni. 30 tahun PAS memerintah Kelantan ini, adakah boleh dianggap sebagai model pemerintahan Islam, terutama dalam sudut membasmi kemiskinan dan lain-lainnya? Kerana soalan ini pun ada kaitan dengan soalan kedua yang disebut oleh moderator tadi. Okey. Kalau kita tengok kepada 30 tahun pemerintahan PAS dengan dua slogan yang diperkenalkan seperti saudara moderator sebut tadi. Pertama ialah slogan membangun bersama Islam. Kemudian slogan yang kedua ialah di era kepimpinan Datuk Ahmad Yaakob ini merakyatkan membangun bersama Islam. Secara umumnya kita tidak nampak perbezaan pentadbiran negeri Kelantan dengan pentadbiran negeri-negeri lain. Okey, kalau kita tengok di sudut Mahkamah Syariah, semua enactment yang enactment syariah yang digunakan pakai di negeri Kelantan adalah enactment syariah yang sama yang digunakan pakai di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Bahkan apa yang lebih ketara lagi ialah enactment yang digunakan pakai di Kelantan ini biasanya yang telah diluluskan di peringkat wilayah persekutuan. Sebagai contoh kita kata enactment keluarga Islam negeri Kelantan 1984. Dia ikut enactment Akta Keluarga Islam wilayah persekutuan 83. Begitu juga enactment acara jenayah, enactment keterangan dan lain-lainnya
adalah enigma yang sama yang digunakan pakai di negeri-negeri lain. Jadi di mana konsep membangun bersama Islam di sudut perundangan Islam yang nak dijadikan contoh ataupun model sebagai pentadbir Islam. Nah, itu mahkamah syariah yang kita anggap tempat orang nak tengok Islam ini di mana. Nah, kita katakanlah ambil contoh sebelum kita pergi kepada perceraian. Perkahwinan. Isu poligami. Sampai sekarang ni pun kita nak kata Kelantan mendahului negeri lain di segi poligami. Tak juga di segi angka memanglah. Nah, sebab ramai banyak kes-kes poligami di Kelantan ini berlaku di sebelah Thailand. Tetapi di segi proses permohonan kelulusan poligami ke atau seumpamanya perkahwinan bawah umur ke, apalagi perceraian, nafkah, bahkan pernah tercatat di Kelantan ini catat sejarah wakil rakyat Kelantan sendiri tidak bayar nafkah isteri, nafkah anak. Jadi bagaimana seorang yang menggubal enigma keluarga Islam meluluskan perihal wajibnya membayar nafkah anak, tiba-tiba wakil rakyat itu sendiri tak bayar nafkah anak berdasarkan kepada enigma yang dia luluskan sendiri dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi adakah ini boleh dijadikan sebagai model? Tak. Begitu juga kita kata di segi kahwin poligami dengan kebenaran. Banyak kes-kes berlaku, wakil rakyat itu sendiri yang berkahwin tanpa kebenaran. Kahwin di Thailand, kahwin secara sedikit, memalsukan dokumen perkahwinan, memalsukan tanda tangan isteri tua untuk dapat kebenaran poligami, menggunakan pengaruh kuasa mempengaruhi hakim untuk mempermudahkan proses poligami. Jadi adakah ini dianggap sebagai model kepada pemerintahan Islam? Itu di sudut enigma. Nah, kita tak dapat lihat lagi. Dan kita tak dapat tengok di Kelantan sebagai contohnya ialah nafkah ibu bapa. Sebab makna dalam Islam, selain daripada nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak, nafkah kepada ibu bapa juga adalah satu benda wajib. Tetapi kalau kita ini negeri lain di sudut perundangan mewajibkan rakyat Kelantan ini membayar nafkah kepada ibu bapa. Itu contoh di sudut perundangan. Jadi kita tak boleh nak kata Kelantan model negara Islam, model pemerintahan Islam hanya sekadar kepada enigma jenayah syariah yang dikenali sebagai kisah dan hudud yang tak pernah dilaksanakan, tak pernah dikuatkuasakan. Kalau kita nak relatekan dengan, nak hubung kaitkan dengan soal kemiskinan yang saudara moderator bangkitkan tadi. Allah SWT sebut walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Nah, Allah kata walau anna alal qura, kata kalaulah penduduk sebuah negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Nescaya kami akan bukakan ke pintu-pintu rezeki daripada langit dan bumi kepada penduduknya. Jadi adakah dalam tempoh 30 tahun pemerintahan PAS di Kelantan ini, rezeki kerajaan Kelantan, rezeki rakyat Kelantan melimpah ruah? Tadi pun kita bincang, walaupun dapat 400 juta, tak tahu belanja mana. Jadi kalau kita nak tengok di sudut rezeki, negeri lain pun kaya raya juga. Kadar zakat yang dikeluarkan oleh rakyat negeri lain pun tinggi juga berbanding dengan kadar zakat yang dikeluarkan oleh penduduk Kelantan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki daripada sumber-sumber yang kamu tidak jangkakan. Adakah pernah kerajaan Kelantan mendapat rezeki daripada sumber yang tidak dijangkakan? Adalah dulu sekejap heboh isu rezeki melalui hotel tu, carbon credit.
Tak. Mungkin kita kata Carbon harus credit. tindakan perniagaan carbon kredit sebab tak pernah satu negeri pun dalam Malaysia ini menjual Soho carbon tu. kredit. Jadi Soho Kelantan tu cuba carbon mencipta credit tu. rekod untuk menjana pendapatan baru melalui perolehan ataupun hasil perniagaan carbon kredit. Tapi atas kertas ya, tak ada pun. Nah, jadi di mana kita nak kata 30 tahun pemerintahan PAS di Kelantan ini adalah suatu pemerintahan model kepada pemerintahan Islam. Nak tengok di sudut masjid, sama ya, negeri lain masjid lebih cantik lagi. Nak tengok di sudut menutup aurat, mungkin Kelantan lebih lah sikit. Wanita-wanita dia menutup aurat itu mungkin lebih ramai berbanding dengan negeri-negeri lain. Tapi kalau setakat kaunter berasingan antara lelaki dan perempuan di supermarket, Kelantan pun tak berjaya. Okey, 1 minit Ustaz. Okey, jadi nak sebutnya ialah model pemerintahan Islam nak dikatakan ada di Kelantan setelah 30 tahun. PAS memerintah ini kita tak dapat lihat kalau kita nak banding dengan pemerintahan-pemerintahan yang didakwa sebagai bukan Islam di Selangor, di Johor, di Perak dan lain-lain. Nah, tak ada beza. Jadi inilah juga ada kaitan dengan kadar perceraian yang tinggi. Nah, sebab perceraian ini berlaku kerana adanya perkahwinan. Kalau tak berkahwin, tak bercerai. Nah, jadi bila perkahwinan tu tinggi, maka perceraian pun tinggi. Kalau perceraian boleh berlaku di kalangan kepimpinan kerajaan sendiri, perkahwinan, menyembunyikan perkahwinan boleh berlaku kalau berlaku di kalangan orang yang menggubat undang-undang itu sendiri, maka tak peliklah kalau perceraian itu juga boleh berlaku di kalangan orang awam. Orang yang menggubah undang-undang, menghalang perceraian luar mahkamah, dia sendiri pun bercerai di luar mahkamah. Dia buat undang-undang tak boleh bercerai luar mahkamah. Tiba-tiba dia yang bercerai di luar mahkamah. Jadi maknanya inilah sebab penggubah undang-undang langgar undang-undang sendiri. Penggubah undang-undang melanggar undang-undang. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan kadar perceraian itu berkurangan? Sebab antara alasan mengapa perceraian ini mesti dibuat di hadapan qadi, tidak diboleh bercerai di rumah. Perceraian itu mesti dengan kebenaran mahkamah. Tiba-tiba ia menggubah undang-undang itu sendiri, mencerai isteri dia tanpa kebenaran mahkamah. Okey, isu ni kita bincang selepas ni. Kita bincang satu Jadi saya nak wacana sebab saya khusus. tidak ada data yang sebenar mengapa perceraian itu berlaku dengan tinggi di Kelantan. Sehingga hari ini benda-benda ni pihak-pihak akademik kena buat kajian lah. Budak-budak yang pelajar-pelajar yang buat master ke, buat PhD ke, dia kena buat kajian. Mengapa Kelantan ini di antara kadar perceraiannya agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Saya rasa ia lebih berkait kepada budaya dan cara hidup orang Kelantan. Tetapi apabila mari kepada pemerintahan yang amat berhormat Menteri Besar Ahmad Yaakob pada tahun-tahun ke belakang ni, kita dapati bahawa ramai ataupun banyak daripada duit yang ada di Kelantan ni, peruntukan di Kelantan ni banyak digunakan untuk exco dan juga untuk wakil rakyat, bukannya untuk rakyat. Yang terbaru kita tahu bahawa 3.5 juta telah diperuntukkan untuk membeli kereta Mercedes untuk MB sendiri dan juga exco-exco. Tapi kita juga maklum bahawa dalam masa yang sama dibentangkan data kemiskinan didapati bahawa Kelantan merupakan negeri termiskin di Semenanjung. Selain daripada Sabah Sarawak, yang termiskin di Semenanjung adalah Kelantan. Itu fakta. Dan kalau kita fikirlah kajian Kelantan sebenarnya kajian Islam 30 tahun dah mereka. Sepatutnya apabila kita sebut kajian Islam ni sepatutnya
Tak ada dah masalah kemiskinan negeri ni. Dan Haji Hadi sendiri pada 2018 semasa kempen PRU 14 mengatakan bahawa Kelantan akan jadi model pemerintahan untuk melaksanakan ataupun untuk menampakkan bahawa kerajaan itu adalah satu kerajaan yang kaya dan berbakti untuk rakyat. Jadi saya nak tanya Ustaz Cik Heng lah, apa pandangan Ustaz berkaitan dengan perkara tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator dan Dr. Shah sebagai ahli panel pada malam ni, serta semua penonton-penonton yang dihormati. Merujuk kepada apa yang disebut oleh saudara Ayi sebagai moderator tadi, saya tengok sebelum saya menjawab soalan ni, pertama sekali kita kena selesai dulu takrif kemiskinan itu. Untuk kita berlaku adil kepada negeri Kelantan, adakah benar secara realitinya Kelantan ini dianggap negeri tertinggi kadar kemiskinannya bagi Semenanjung, dan nombor 3 selepas Sabah dan Sarawak bagi seluruh Malaysia. Apa yang kita tahu, kadar kemiskinan ini diukur yang paling utamanya melalui per kapita pendapatan purata isi rumah. Kalau kita tengok kepada angka terakhir pendapatan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh kerajaan pada Jun 2020 kalau tak silap saya, ialah pendapatan garis kemiskinan yang diletakkan oleh kerajaan ialah RM2,208 pendapatan isi keluarga. Makna dia, mana-mana keluarga yang berpendapatan purata pendapatan isi rumah dia puratanya ialah kurang daripada RM2,208, maka dia tergolong dalam kumpulan keluarga miskin ataupun penduduk miskin. Sedangkan per kapita ini dia dibuat berdasarkan kepada pendapatan purata keseluruhan penduduk negeri. Jadi bagi negeri Kelantan yang tidak ada tokoh-tokoh korporat terkemuka seperti Tan Sri Said Bukhari, Tun Daim, Ananda Krishnan dan lain-lain lagi, Robert Kwok, yang mempunyai pendapatan dalam angka yang besar, maka sudah tentu akan menyumbang per kapita yang tinggi bagi negeri-negeri yang didiami oleh tokoh-tokoh korporat tersebut. Jadi oleh kerana di Kelantan ini tidak ada tokoh-tokoh korporat yang berpendapatan tinggi, yang punya harta yang banyak. Kalau ada pun mereka bukan permastauti Kelantan, tidak menetap di Kelantan, maka pendapatannya tidak dikira sebagai pendapatan rakyat Kelantan, maka sudah tentu per kapita rakyat Kelantan adalah rendah. Sebab dia tidak disumbang oleh pendapatan tokoh korporat yang agak besar. Itu satu. Adapun negeri, kita tengok negeri Selangor dan lain-lain, Pulau Pinang, pendapatan per kapitanya melonjak. Selain daripada pendapatan isi rumah di negeri tersebut tinggi, ia juga disumbang oleh pendapatan yang terlalu tinggi, harta-harta yang dimiliki oleh tokoh-tokoh korporat. Itu satu. Jadi per kapita pendapatan purata isi rumah ini tidak boleh dijadikan satu pengukur mutlak kepada kadar kemiskinan bagi setiap negeri. Kerana ianya tidak adil bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai tokoh-tokoh korporat yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Okey, satu. Yang kedua ialah kita kena lihat di sudut keperluan belanja ataupun kos sara hidup. Jadi pendapatan RM2,200 bagi Kelantan ini sebenarnya tidak tergolong dalam satu keluarga yang miskin, kerana kos sara hidup di Kelantan tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan sara hidup di negeri-negeri lain.
Jadi bagi saya tidak menerima secara mutlak data-data daripada Jabatan Perangkaan Negara yang berdasar ke per kapita pendapatan isi rumah itu untuk menilai, menghukum Kelantan adalah negeri miskin. Tak ada. Kita kena ada semangat Kelantan, kita kena perteh. Ya. Walau bagaimanapun kita akui bahawa Kelantan ini bukanlah satu negeri yang kaya ataupun pendapatan rakyatnya tinggi, kerana kita dapati tidak ada satu sumber-sumber baru yang boleh menjana pendapatan penduduk. Penduduk daripada dulu sampai dah sekarang hanya bergantung kepada pendapatan tradisi. Pendapatan tradisi. Tidak ada sumber-sumber pendapatan baru. Nah, kalau dia berniaga keruncit, dia petani, dia pekebun. Nah, ada pun sektor-sektor yang menyumbang kepada pendapatan baru kepada penduduk seperti perkilangan, pembangunan dan seumpamanya, di Kelantan tidak banyak. Tidak banyak wujud peluang-peluang pekerjaan yang sebegini. Nah, kita ambil contoh di sudut pelancongan. Negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang dan lain-lain banyak menyumbang pendapatan melalui industri pelancongan. Tetapi kita di Kelantan, rakyat tidak boleh, orang panggil nak menumpai hidup lah. Kecuali mesti cuti sekolah, ramailah kuasa bebas tukar kada kubur, kata panjang dan seumpamanya. Itu. Ataupun kita tengok di sektor perladangan atau pembangunan tanah. Pembangunan tanah di Kelantan ni, walaupun kita dapati hampir keseluruhan tanah-tanah di Kelantan ini, gila ke bucu mana pun telah dimajukan, telah dibangunkan. Dengan projek Museking lah, lada hutan lah. Tetapi pendapatan kepada pembangunan tanah ini tidak mengalir masuk kepada rakyat negeri Kelantan. Sebab tanah-tanah yang dibangunkan ini, yang dimajukan dengan projek Ludbat Museking, Getah Kelung, lada hutan dan seumpama ini, hampir 100%-nya ialah diberi dalam bentuk pajakan, bukan dalam bentuk usaha sama. Makna dia, kalaulah tanah itu dipajak oleh syarikat dengan kadar pajakan dia RM250 seekar bagi setahun, maka itulah pendapatan hasil yang diperolehi oleh kepada pemilik tanah tersebut. Yakni RM250 setahun untuk seekar. Walaupun Musakin nanti barangkali boleh menyumbang seekar tanah itu sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000 semusim. Tetapi pendapatan yang akan dapat melalui pembangunan tanah ini hanyalah melalui kadar pajakan tanah yang diberi kepada syarikat-syarikat yang berkenaan. Itu satu. Yang kedua ialah apa yang dibangkit oleh moderator tadi berkenaan dengan 3.5 juta dalam keadaan negeri yang dianggap miskin, termiskin, kerajaan masih lagi berbelanja sehingga 3.5 juta untuk kenderaan bagi Menteri Besar dan esko-esko. Jadi bila kita bercakap soal perbelanjaan ini, kalau kita merujuk kepada ekonomi Islam, Islam membahagikan perbelanjaan ini kepada 4 kategori. Satu dia panggil perbelanjaan asasi, dururi. Perbelanjaan yang tidak dapat tidak. Saya bersetuju dengan Datuk Timbalan Menteri Besar Kelantan, pakai esko nak pakai Viva. Jadi keperluan bagi seorang esko ialah sebuah kenderaan yang sesuai dengan taranya sebagai esko. Gapo tu tahulah. Barangkali tentu dah bukan Viva. Kemudian selepas pada keperluan asasi ini, keperluan mustahil ini, katakanlah esko perlu kepada kenderaan jenis kereta, bukan motosikal, bukan basikal. Maka kereta adalah satu keperluan asasi bagi seorang esko. Kemudian kita pergi kepada penggunaan yang kedua, iaitu hajat, keperluan. Yang ini kereta ini yang diperlukan ialah kereta jenis mana? Itu kita panggil hajat, untuk memenuhi keperluan, keselesaan pengguna, kesempurnaan dalam penggunaan, keselamatan dan seumpamanya.
Yang ketiga, dia akan pergi kepada tahsiniyat. Yang ini penggunaan pada tahap bermewah-mewahan. Maka bermewah-mewahan ini masih lagi dalam ruang lingkup dibenarkan dalam Islam. Tetapi selama mana dia tidak mengganggu hak-hak orang lain. Sebagai contoh kita kata jiran. Dia boleh makan mewah. Tapi kalaulah jirannya lapar, tak. Rasulullah SAW sebut tidak beriman. Seseorang itu kalau dia tidur, sedangkan jiran dia lapar. Jadi dalam konteks esko adalah tidak wajar esko menggunakan kenderaan-kenderaan yang sampai tahap bermewah-mewah kalaulah sampai ke peringkat mengabaikan keperluan rakyat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ialah tahap yang keempat, pembaziran. Taraf dia panggil. Perbelanjaan yang membazir. Yang ini bila melepasi kadar keperluan asas, keperluan doruri, melepasi keperluan keselesaan, kesenangan, melepasi keperluan tahsini bermewah-mewah, maka dia sampai kepada taraf pembaziran. Jadi kalau tanya saya, Mercedes sampai berapa sisi? 3,000 cc, tak tinggal kereta ni. Saya pun tak biasa buat kereta-kereta besar ni. Tapi kalau sampai tahap melebihi daripada keperluan, sampai melebihi daripada bermewah-mewah, dia sudah jatuh kepada pembaziran. Bermewah-mewah itu pun sudah haram sekiranya mengabaikan hak-hak orang lain, apalagi kalau membazir. Sudah tentu ia lebih daripada haram. Jadi saya tak tahulah. Bagi saya, penggunaan Mercedes bagi esko di Kelantan ini sama ada tidak di bawah kategori bermewah-mewah, dia sudah berada pada kategori pembaziran. Jadi kalau pembaziran, jelas taraf adalah suatu perbelanjaan yang dilarang dalam Islam, bermewah-mewah juga dilarang selagi jika melibatkan hak kepada rakyat itu terabad.